Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung perbahasan surah Asy-Syu'ara bermula ayat 112 dan beberapa ayat yang sempat kita bahaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun. Wa ma ana bitaridil mu'minin. In ana illa nadhirum mubin. Sadaqallahul azim. Ayat 112 sehingga 115 insyaAllah. Muslimin dan muslimat, kita masih berbahas berhubung dengan penolakan
alasan yang dikemukakan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam ketika mereka mahu menjarakkan diri mereka dari seruan kebenaran. Inilah satu penyakit malang yang menimpa manusia. Apabila kebenaran yang sah cuba dijauhkan daripada kehidupan kita, sedangkan tak ada satu pun dalam perkara yang benar membawa kesesatan, tidak ada. Kita dah baca bulan lepas bagaimana mereka mendakwa pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh berkata, "Anu'minu laka wattaba'akal arzalun." Itu bulan lepas kita baca. Adakah kami nak beriman, nak ikut engkau wahai Nuh, sedangkan yang ikut engkau arzalun, golongan yang hina, golongan yang lemah. Lalu Nabi Nuh jawab, ini sambungan kita malam ini. Nabi Nuh kata, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Bahasa mudah kita faham ialah, Nabi Nuh jawab, apa kena mengena mereka itu hina ke, mulia ke, itu bukan urusan aku. Asalkan mereka mengikut kebenaran, sudahlah. Yang kamu nak persoalkan, oh mereka itu arzalun, golongan hina, golongan tiada duit, contoh, tak ada pengaruh, orang-orang kampung biasa yang tak punya kelulusan, contoh. Bukan nak menghina sesiapa, contoh. Bagaimana itu antara alasan bodoh yang telah ditolak oleh Nabi Nuh alaihi salam, dengan Nabi Nuh jawab, wa ma ilmi, aku tak ada ilmu bab tu. Maksudnya, aku tak tahu mereka itu orang susah ke, mereka itu pendapatan kecil ke, sebab bagi aku yang paling penting ialah kebenaran. Tuan-tuan muslimat, ayat ini surah Makkiyah. Tidakkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi perkara yang sama? Tidakkah Rasulullah di awal proses dakwah di Makkah, itulah yang ikut Nabi, golongan-golongan lemah, hamba-hamba abdi yang dibebaskan, yang tak punya apa-apa harta. Mereka dibebaskan pun oleh sahabat yang kaya raya, seperti Abu Bakrin yang rajin membebaskan hamba abdi, seperti Bilal ibn Rabah, dan beberapa nama lagi yang dibebaskannya. Tak ada harta, orang miskin. Tetapi mereka adalah generasi manusia yang dipuji Allah di dalam Al-Quran. Nanti kita baca ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi puak-puak Quraisy musyrikin
yang pernah minta dengan Nabi supaya Nabi buat satu majlis yang asing, berasing. Kalau nak kuliah ceramah dekat kami, orang-orang yang berpangkat di kalangan Quraisy, buat satu majlis yang lain. Jangan campur dengan sahabatmu yang busuk badan, dengan sahabatmu yang koyak rabak jubah. Kami tak mau, kami nak asing. Itu berlaku. Kami tak mau campur. Walaupun tuan-tuan, di peringkat awal, kalaulah kita membedah kitab-kitab sirah, kita bertemu di situ adanya nilai luhur yang baik yang dimiliki oleh masyarakat Arab Quraisy sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Yang itu kita tak nafikan. Ada nilai-nilai kebaikan itu. Contoh, seperti yang dinukilkan oleh seorang yang asalnya Kristian yang kuat. Nama dia Martin Lings. Saya ada buku dia. Nama dia Martin Lings. Dia masuk Islam. Seorang Kristian yang amat kuat. Lalu dia memeluk Islam dan dia menukar namanya kepada Abu Bakar Sirajuddin. Dan dia adalah pengarang sebuah kitab sirah yang berjudul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Bakar Sirajuddin menulis? Dan tidak kita nafikan ulama-ulama sirah yang lain ketika mereka menulis tentang nilai-nilai kebaikan yang wujud pada pimpinan Quraisy sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Kita ulang balik, sebelum menjadi Rasul ada nilai itu. Antaranya peristiwa di rumah Abdullah bin Juda'an Abdullah bin Juda'an, seorang musyrikin yang tak memeluk Islam. Tapi apa berlaku? Di awal Nabi membesar di Makkah, berlaku peristiwa ketika seorang peniaga telah dirompak di bumi Makkah. Ada orang sudah rompak, peniaga ni datang dari bumi Syams. Dia telah dirompak di bumi Makkah. Habis tinggal unta dengan bulu hidung unta dan rokok sekotak. Hak itulah hak tinggal. Hak lain habis kena rompak. Apa jadi? Dia minta tolong. Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham rakam semua cerita. Dia minta tolong. Tak ada seorang pun musyrikin yang tolong. Menyebabkan ada seorang dua pemimpin musyrikin yang berdetik hati mereka. Awak teruk sangat kita ni. Dia ada tu. Awak teruk sangat kita ni. Sampai orang kena rompak pun kita diam. Sampai orang kena naya pun kita diam. Teruk kita ni. Lalu 2-3 orang musyrikin Makkah ini telah mengadu kepada pimpinan Quraisy, menyatakan bahawa kita tidak boleh hidup macam ni. Kita mesti membantu orang yang kena zalim. Nilai itu ada. Lalu apa mereka buat? Ketua-ketua kabilah semuanya beratur di hadapan Hajar Aswad
Lalu seorang ketua daripada musyrikin menuangkan air zam-zam di atas Hajar Aswad. Kemudian bila air itu jatuh, ketua-ketua kabilah ni akan tampung dan minum. Bila minum, selepas mereka minum, mereka akan letak tangan kanan mereka di atas kepala mereka, lalu bersumpah bahawa mereka akan membela orang-orang yang zalim. Ini berlaku. Nilai itu ada, kebaikan tu. Apa jadi? Semuanya buat begitu. Tangan kanan atas kepala bersumpah. Memula saat ini, kita akan bela orang yang kena zalim. Lalu, mereka telah memilih seorang lelaki yang dipinjamkan rumahnya. Bahkan dalam riwayat yang lain yang lebih kuat, lelaki ini menawarkan dirinya untuk dijadikan rumahnya sebagai tempat musyrikin Makkah, ketua-ketua kabilah bermesyuarat dan memeterai satu perjanjian di mana perjanjian itu dinamakan perjanjian Al-Fubun. Turut serta dalam perjanjian itu ialah Rasulullah di rumah Abdullah bin Jud'an, seorang musyrikin. So di rumah dia lah kumpul semua ketua-ketua musyrikin. Nabi pun hadir, sehingga Nabi bersabda, aku dalam masa Islam ni pun, kalau aku diberi peluang macam tu lagi untuk mengikat satu perjanjian, membela orang yang kena zalim, aku akan buat. Aku lebih suka daripada unta yang berwarna merah, kata Rasulullah. Unta merah ni unta yang paling elok lah. Perjanjian tu aku lebih suka daripada unta berwarna merah. Nabi bersama. Bukan tak ada, nilai itu ada. Lalu mereka ikat perjanjian namanya Al-Fubun. Nabi pun join perjanjian itu. Start daripada hari itu, siapa kena zalim, kita bela. Siapa kena zalim, kita bicarakan orang yang buat zalim tu dan kita jatuhkan hukum. Macam timbang tara lah. Begitu. Ini berlaku. Ada tak nilai itu kebaikan? Ada. Bukan tak ada. Sebelum Nabi jadi Rasul, apa jadi? Pada contoh kedua, kalau kita nak sembang, umur Nabi 35 tahun, Kaabah roboh. Kaabah runtuh kerana banjir. Sehingga dilaporkan dalam sirah, tinggallah tinggi Kaabah setinggi orang dewasa. Tinggi itu ya tinggal. Runtuh terutama bahagian rukun Yamani. Ghanak habis kerana banjir. Lalu Abu Jahal mempengerusikan mesyuarat. Bagaimana nilai kebaikan itu wujud sebelum Nabi menyeru mereka kepada Islam? Bagaimana Abu Jahal yang mempengerusikan jawatan kuasa pembaikan semula Kaabah? Pertama sekali, hendaklah kita lantik seorang arkitek yang menjadi ketua untuk membaik pulih balik akan Kaabah ini. Maka bersetujulah mesyuarat dengan seorang lelaki berbangsa Rom, nama dia Baqum. Dia ni lelaki Rom, tapi dia pandai bertukang. Abu Jahal tak reti bertukang, seokok laju. Dia tak pandai. Maka Baqum dilantik menjadi ketua bagi misi membaik pulih bangunan Kaabah. Nombor dua, Abu Jahal keluar arahan. Hendaklah wang yang digunakan untuk membaik pulih Kaabah
mestilah, kata Abu Jahal, dari sumber yang halal. Tidak boleh ambil daripada duit arak, duit judi, duit pelacur. Tak mau. Sebab ini Baitullah, rumah Allah. Tuan bayang warak Abu Jahal taruh mana? Ambil sumber wang halal. Tu dia. Tak mau ambil duit haram, judi apa tak mau. Ambil duit halal, kita berniaga, untung berniaga tu, duit itulah bina balik Kaabah. Sikit punya warak ke Abu Jahal. Tak mau campur unsur haram. Yang dia daripada ujung rambut sampai kaki, bukan kata haram dah. Haram jadah tu. Yang kata Abu Jahal. Tapi dalam bab rumah Allah, Kaabah, mereka punya hormat, tabik spring tuan-tuan. Mereka punya jaga, tabik spring kita. Sampai tahap tu. Buat duit halal semua. Tak boleh 1 dinar ke, 1 rial ke, 1 dirham ke untuk bina Kaabah dari sumber judi. Tak ada. Nabi sendiri angkat batu dengan ayah saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib, sama-sama menyensing lengan. Ada tak nilai baik? Oh, ini rumah Allah, kita mesti jaga. Tetapi itulah mereka. Kesombongan, keangkuhan, kebencian mereka kepada risalah agama Allah, itulah yang memisahkan mereka daripada syurga. Mereka tak nak terima Islam. Mereka berbangga mereka lah penjaga Kaabah. Kalau Abu Jahal pergi Syam berniaga, orang tanya, tuan ni nampak segak elok. Daripada mana tuan datang? Kami ni Quraisy Makkah. Lalu orang Syam tanya, tuan penjaga Kaabah ke? Akulah ketua dia. Oh, bangga tak ada ayat. Mereka dengar tu tabik dengan kaki-kaki sekali. Punya hormat kepada penjaga Baitullah. Tapi bila Nabi ajak kepada Islam, antara benda ialah mereka zahirkan kesombongan mereka dalam bentuk konteks ayat Nabi pun kena. Apa dia? Pengikut Nabi hina dina. Abu Jahal kata nak dakwah kat kami, buat satu tempat asing. Tak mau campur. Masa lain, waktu lain, kami aja. Kami tak mau ni busuk-busuk semua jubah tak basuh. Berapa hari ni kami tak mau kawan. Allah. Nabi Nuh jawab, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malu. Aku tahu apa depa hina ke, depa apa ke, aku mana nak tahu. Aku kira mereka ikut kebenaran sudahlah. Hina ke, kaya ke, mulia ke, mesti ikut benda benar. Nabi kena, sebab tu ayat turun macam tu, surah Makkiyah. Lalu Allah pesan ke Nabi, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Sabarlah wahai Muhammad. Wasbir nafsa. Allah perintah ke Nabi sabar. Allah start ayat tu, Allah kata wasbir. Wahai Muhammad, bawa bersabar atas dirimu sebab kamu akan bersama dan telah pun bersama dengan golongan yang miskin. Ibnu Mas'ud, Abu Zar, Bilal. Ini tak ada duit, susah. Tapi mereka itu yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Tetapi mereka itu menyeru Tuhan mereka pagi-pagi, petang-petang, hanya untuk mendapat keredaan Tuhan. Itulah mereka. Jangan tinggalkan mereka, wahai Muhammad. Bersamalah dengan mereka, walaupun mereka itu miskin dan susah. Sebab mereka sentiasa ingat aku, seru aku, dan berdoa meminta kepada aku. Tuan-tuan muslimat,
kalaulah kita jenis manusia yang tidak rasa tak perlunya kita bergantung dengan Allah, saya kira akidah kita hancur dan binasa. Kenapa? Kerana ada satu peristiwa yang saya nak sebut pada tuan-tuan muslimin dan muslimat. Bagaimana pergantungan orang-orang kafir terhadap Tuhan, terhadap Allah. Saya nak bawa tuan-tuan muslimat balik tahun 1940. Perang Dunia Kedua. Saya nak bawa tuan-tuan ke situ. Ujungnya saya nak ajak tuan-tuan muslimat fikir, kalaulah kita orang Islam melepaskan Tuhan Allah dalam hidup, jahanam kita. Ketika Adolf Hitler, Nazi, tentera Nazi Jerman, mula melebarkan pengaruhnya di negara Eropah. Dia ada 3 waktu tu. Pertama, Jerman yang menguasai Eropah. Jadi kita sebut bab ketuhanan itu. Yang kedua, negara nama Itali. Itali berpakat dengan Jerman, termasuk satu lagi Jepun. Cuma mereka bahagi-bahagikan. Itali menguasai utara Afrika, terutama negara Libya. Minyak banyak, mereka kuasai di situ. Maka lahirlah Asy-Syahid Umar Mukhtar dalam filem yang kita lihat, The Lion of the Desert. Lion of the Desert. Umar Mukhtar Asy-Syahid menentang Benito Mussolini. Dan Jepun menguasai China, Korea, Filipina dan tanah Melayu pada waktu itu. So 3 negara. Saya nak fokus pada Jerman. Nak sebut cerita Tuhan sikit. Malu kita, malu. Bagaimana Jerman mula-mula sekali dia pelingkup ialah negara nama dia Poland, jiran sebelah. Poland negara pertama yang ditawan oleh Jerman. Poland. 2 minggu Poland diserang, attack dengan bom, kapal terbang apa semua. Warsaw, ibu negara Poland, tumbang dan jatuh ke tangan Jerman. Selepas Poland ialah giliran Austria. Austria pun hancur, ditawan oleh Hitler. Setelah Austria ialah Czechoslovakia. 3 ni, Poland, Austria, Czechoslovakia ditawan dahulu oleh Jerman. Tuan-tuan muslimat, walaupun nampak ganas, tapi adalah sedikit jasa Hitler membunuh 1 juta orang Yahudi. Itu jasa dia, Holocaust. Kita panggil peristiwa Holocaust. 1 juta orang-orang Yahudi telah dibunuh oleh Hitler. Kalau tuan-tuan lihat satu dokumentari filem dalam hitam putih, bagaimana ketika Jerman menghancurkan Poland, lalu disusun rakyat Poland ni, dibariskan, dikumpulkan pada satu tempat, maka tentera-tentera Nazi mengasingkan rabai-rabai Yahudi. Hak pakai topi hitam, janggut panjang apa semua ni, mereka akan diasingkan, letak sebelah, kemudian mereka akan diikat di tiang-tiang dan dibakar sampai mati. Itu berlaku di Poland. Itu yang Nazi buat. Rabai-rabai Yahudi ni asing sebelah. Yang orang awam mereka tak kacau. Orang awam masuk dalam kem tahanan. Yang rabai-rabai ni mereka bakar. Mungkinlah Hitler boleh baca kejahatan Yahudi. Bagaimana setelah dia cengkam 3 ini, Poland, Austria dan Czechoslovakia, maka dia halau pula ke Rusia. Lalu dia serang Moskow. Dia berjaya menyerang dan menghancurkan Moskow. Setelah dia rasa dia kuat, maka dia berpatah balik ke selatan Rusia di sebuah bandar
namanya Stalingrad. Dalam peperangan Stalingrad, Hitler dipukul teruk. Bukan sekadar peluru, tetapi tentera Nazi kalah kerana salji yang turun terlalu tebal, kesejukan melampau sehingga kuda-kuda mati dan ribuan tentera Jerman mati, lalu mereka kalah dalam peperangan di Stalingrad yang menjadi satu bentuk mukadimah kepada mula nak kalahnya Adolf Hitler. Dan dalam peperangan di Stalingrad, bagaimana tentera-tentera Jerman yang mati telah diseret oleh tentera Jerman yang masih hidup, tapi dalam keadaan lemah, maka tentera yang mati ini mereka belah dada dan mereka mamah jantung dan hati. Terpaksa makan kawan sendiri kerana sudah teruk kelaparan, keletihan, salji yang tebal. Mereka jadi lemah. Akhirnya belah member sendiri, ambil jantung, ambil hati, kunyah makan. Paru-paru mereka tak usik sebab penuh dengan asap rokok. Mereka tak mahu. Mereka ambil jantung dengan paru, dengan hati. Yang tu mereka mamah. Ini sejarah tak boleh dinafikan. Kuda pun mati. Kuda awal lagi mereka telan. Orang pun mereka telan, kuda lagi lah. Ini Stalingrad. Teruk Hitler kena. Tetapi ancaman terbesar dia selepas itu, dia bangkit balik, walaupun akhirnya dia kalah, ialah dia nak attack Great Britain. Ingat cerita Tuhan, ketuhanan. Dia attack Great Britain. So dia bercadang untuk menyerang kota London. So dia mengumpulkan jet-jet pejuang dia, ribuan jet pejuang dia, dan Perdana Menteri Britain pada waktu itu Winston Churchill. Saya ingat okok Winston ambil nama dia kot. Winston Churchill. Kan si kapit ini. Kot nama dia kot okok Winston, tak tahu. Winston Churchill, Perdana Menteri Britain pada waktu itu, telah memohon bantuan Amerika. Waktu itu Roosevelt, Presiden Roosevelt. Roosevelt kata aku tak mau campur, tu lantak hang. Walaupun akhirnya Amerika campur tangan melalui Truman, buktinya bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Yang itu dilepaskan oleh Amerika. Baik, ini sebelum peristiwa itu. Lalu Great Britain keseorangan. Dan Churchill dalam ucapannya kepada seluruh rakyat Britain mengatakan bahawa kita tidak boleh lagi berdiam diri. Lalu dihantar jet-jet pejuang Great Britain untuk bertempur di udara dengan tentera udara milik Jerman. Ini yang saya nak kongsi cerita ketuhanan. Tapi seorang pilot Britain namanya Geoffrey William, ucapan dia dirakamkan oleh ahli-ahli sejarah. Ketika Geoffrey William terbang, baru take off sampai di udara, dan mereka siap menunggu kedatangan tentera udara Jerman untuk bertempur di udara. Lalu Geoffrey William telah mengeluarkan satu ucapan yang dinukilkan oleh ahli sejarah, yang kalau kita tak mau ambil faham, malu kita, hancur kita. Kata Geoffrey William, pertama, wahai Tuhanku, berilah perlindungan kepada kami. Satu, itu biasalah. Nombor dua, yang dimahal. Nombor dua, Geoffrey William kata, wahai Tuhanku, sekiranya aku melupakan Engkau, maka janganlah Engkau melupakan aku. Kan mahal tu? Dia gantung pada Tuhan, walaupun dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, tetapi dia percaya kewujudan Allah, kewujudan Tuhan. Dia kata, wahai Tuhan, kalau aku ni lupa dekat Engkau sekejap lagi waktu perang, janganlah Engkau melupakan aku.
Tuan-tuan, ucapan ini mahal tuan-tuan. Berapa banyak kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa kepada Allah. Kita ingat Allah bila kita sakit. Tetapi bila kita sihat, kita lupa rumah Allah. Waktu kita sakit, macam-macam yang dalam otak kepala kita. Nak semayang berjemaah lah, nak itulah, nak inilah. Bila sihat, kona ke lain. Waktu kita miskin, baru teringat nak sedekah, nak keluar zakat, pendapatan, simpanan, macam-macam. Bila kaya, satu zakat pun kita tak keluar. Berapa banyak kita lupa Tuhan. Kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu tuan-tuan muslimat. Malu si kafir yang ingat kepada Allah. Lalu menyebut, jangan lupakan aku ya Allah kalau aku melupakan engkau. Dan hasilnya Great Britain berjaya menembak jatuh 1,600 jet pejuang Jerman. Maka Jerman waktu itu diambang kekalahan yang teruk. Dan akhirnya Hitler menembak dirinya sendiri. Hitler bunuh diri, tembak kepala dia. Setelah dia malu sebab ucapan-ucapan dia memang ucapan untuk menguasai dunia. Kita nak sebut apa? Inilah orang-orang yang mengelilingi Rasulullah. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Itulah kita. Sentiasa menyeru kepada Allah. Sentiasa ingat perintah-perintah Allah. Walau kita tak kaya taruh mana, tapi muka kita di masjid ada. Walau susah taruh mana, muka kita di masjid ada. Walau kita susah taruh mana, tabung anak yatim RM1, RM2 masuk. Itu dia. Kita nak hidup macam tu tuan-tuan. Sebab kita tahu takkan lama hidup kita. Kita nak nyatakan bahawa itulah orang-orang dia yang Allah pesan pada Nabi, wasbir nafsa. Sabar wahai Muhammad. Orang miskin tuan-tuan. Fahamlah. Dengan badan dia, dengan jubah dia. Tapi Allah perintah ke Nabi, sabar. Samalah dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku tak pernah ambil peduli. Hak orang kaya ke, mulia ke, hina ke, aku kira mereka ikut aku sudah. Kerana yang aku bawa adalah kebenaran. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Nabi Nuh kata lagi, sebenarnya hitungan amal mereka hanya terserah kepada Tuhanku. Kalaulah kamu menyadari dan memahaminya. Itu urusan mereka dengan Allah. Mereka susah ke, mereka kaya ke, itu hak Allah. Urusan aku ialah mereka mesti ikut cakap aku. Sebab aku bawa benda betul. Soal rezeki mereka, none of my business, kata Nabi Nuh. Itu bukan urusan aku. Sebab pemberi rezeki Allah. Mereka kaya, mereka ikut Islam, bagus. Mereka kaya, mereka hina Islam, mereka akan ke neraka. Tu aja. Mana aku peduli semua tu? Kata Nabi Nuh alaihi salam. Nabi lagu tu. Sehingga Allah menegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kan panjang cerita. Allah tegur Nabi, peringat Nabi. Jangan masam muka kalau orang miskin datang. Panjanglah cerita tu. Nak sebutnya bagaimana Nabi Nuh alaihi salam sebut. Itu urusan Allah. In hisabuhum illa ala rabbi. Ala rabbi. Atas urusan Tuhan aku. Mereka kaya ke, mereka senang ke, mereka susah. Yang tu aku tak peduli. Sebab rezeki Allah bagi. Allah yang Ar-Razak. Bukan manusia. Allah pemberi rezeki. Sebab itu kata Imam As-Suyuti, apabila kamu mati, maka tertutuplah 2 pintu langit untukmu. 2 pintu langit akan tertutup bila kita sudah mati. Pertama, pintu amal.
Pintu amal maksudnya amalan kita. Kita solat maghrib tadi, solat tu malaikat bawa naik ke langit tak? Bawa. Buka hadis yang panjang. Malaikat bawa solat maghrib kita, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu. Ada pintu dia panggil pintu amal. Maka bila kita mati, pintu tu tutup. Habis, tak ada amal dah. Yang kedua akan tertutup ialah pintu rezeki. Pintu rezeki akan tertutup. Rezeki turun daripada langit. Wa nunazzilu alaikum minas sama'i rizqa. Kamilah yang turunkan untuk kamu daripada langit akan rezeki. Dalam surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit adanya rezeki yang dijanjikan untuk kamu. Ayat 22 Az-Zariyat. Ulama pesan dekat kita, ulama peturun dekat kita, jadikan ayat ini wirid. Wirid lepas-lepas semayang sambil-sambil bawa kereta, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit adanya rezeki kamu dan apa yang dijanjikan kepada kamu oleh Allah. Makna rezeki mai daripada langit. Jadikan itu wirid, insya-Allah tak putus rezeki. Itu ulama turun kat kita, kita kongsi seorang sikit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat 22 Az-Zariyat. Tutup dah pintu rezeki. Bila dah mati tak ada dah. Maka bila hidup Allah bagi rezeki. Masing-masing mendapat rezeki masing-masing. Nak sebut bagaimana itu ala Rabbi. Itu urusan Tuhan, aku tak campur. Aku nak kena kira mereka ikut aku ke tidak. Sebab aku bawa risalah agama ini. Baik. Wa ma ana bitaridil mu'minin. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman daripada bercampur gaul denganku. Maknanya, hampa duk kata lekeh, hampa duk kata hina. Wa ma ana bitaridil mu'minin. Aku takkan halau mereka. Aku takkan pisahkan mereka daripada aku. Kaya ke, miskin ke, aku tak peduli. Hak miskin, hampa kata hina tu, aku takkan halau mereka. Tuan-tuan, Allah kata apa dalam ayat ni? Wa ma ana bitarid. Tarid. Ta, alif, ra, dal. Tarid. Quran ni tuan-tuan, kita kena reti dia punya bahasa Arab dalam bentuk yang cukup kuat. Baru kita boleh faham. Umpama contoh, sebelum saya nak sebut, apa dia tarid? Dalam ayat ni, ayat 114. Wa ma ana bitaridil mu'minin. Sebelum tu kita kena faham, dalam Quran, dia kadang-kadang nampak macam sama. Tapi maknanya berbeza. Contoh, sabil. Sabil, jalan. Satu lagi, sirat. Sirat pun jalan. Ada tak perbezaan? Ada. Kalau kita sebut sirat, sirat ni dia hanya merujuk pada benda elok. Dia takkan tunjuk benda tak elok. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat. Dalam surah Al-An'am 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah dia, sirat, jalanku, sirati, jalanku, mustaqiman, jalan ini lurus, fattabi'uh, ikutlah. Bila kata sirat, dia adalah merujuk kepada benda elok. Satu lagi kita panggil sabil. Sabil pun jalan. Tapi sabil dia tunjuk dua. Sebab tu dalam Quran ada sabilillah, ada sabilit taghut. Dalam Quran ada dua. Satu sabilillah, jalan Allah.
Satu lagi ayat sabilit taghut, jalan taghut. Sabil juga, tapi taghut. Itu beza. Tuan-tuan muslimat, samalah yakhsha, samalah wajilatun. Oh banyak kalau kita nak sebut. Indah dan hebatnya bahasa Arab. Subhanallah. Baik, bila kita sebut ta itu, ta, alif, ra, dal. Dia bukan halau yang biasa, tuan-tuan. Bila kata tarid ni, yang musyrikin, yang orang-orang puak-puak pemuka Nabi Nuh minta, wa ma ana bi taridil mu'minin, aku takkan tinggalkan, aku takkan halau mereka. Kalau kita sebut tarid, dia bukan sekadar memisahkan orang itu daripada kita, bahasa kasar dia halau, tetapi dia membabitkan perasaan orang itu. Tarid. Contoh, orang minta sedekah masuk kedai makan. Contohlah. Kanlah macam-macam, tuan-tuan. Kita naik sedih, macam-macam perasaan. Had yang meniaga kat traffic light tu saya cakap lah. Lah bukan kata asam buih tu ya dengan kerepek, dengan segala jenis mereka jual. Kita ni, jenis kita dia bukan boleh. Jenis kita ni. Keropok Tanjung Dawai tu ada dan keropok tak goreng ni. Beli pula. Pasal jenis kita lagu tu terbit kesian ni cepat. Hak jenis kita. Pagi dia mai tanya berapa RM10 dengan kuih siput lah, macam-macam lah. Kita geraham bukan ada dah nak kunyah kuih siput tu pun bagi kat jiran. Kadang beli balik bagi kat Pak Gad depan rumah tu, ambil kat apa. Saja beli. Tuan-tuan, orang minta sedekah. Kalau kita tolak cara baik, cedera tak perasaan dia? Tak. Kadang dia jual tisu. Kan kadang dia adalah benda dia bawa mango lah, apa lah, yang kotak lah, macam-macam. Kadang kita tengah makan dia datang. Kan kita, kalau kita cakap cara baik, kita tolak cara baik, mungkin dia tak terasa. Tapi cuba kalau kita lempar ucapan tak elok, ataupun tuan kedai pergi halau dia. Orang kedai halau dia, setengah-setengah kedai kan dia tulis, tidak dibenarkan peminta sedekah masuk, kan dia tulis. Maaf, pengutip derma, maaf, bukan minta sedekah. Tidak dibenarkan pengutip derma masuk dalam kedai. Dua beradik lah pun macam minta sedekah jugalah. Apa perasaan dia bila dihalau begitu? Itulah tarid. Halau tu macam orang minta sedekah dihalau oleh tuan kedai. Halau dengan bahasa kasar. Ingat kedai aku ni apa? Rumah kebajikan, macam-macam lah. Kawan tu belah dengan susah dia, dengan tuan-tuan, kadang-kadang tu dia lah orang susah. Jangan ingat tak ada, tuan-tuan, ada. Benda-benda tu ada wujud dalam masyarakat kita yang ditinggalkan di bus stop oleh anak-anak. Anak-anak pula jenis apa kita pun tak tahu. Tinggal mak ayah di bus stop. La ilaha illallah. Masuk surat khabar kita baca la ilaha illallah. Sedihnya kita apa buat mak apa macam ni. Tinggal di bus stop. Orang tua tu dengan tangan patah bawa beg depa tinggal situ. Letih nak jaga orang tua ni macam-macam merungut itu. Orang tua biasalah. Kita kata A, dia kata B. Kita dah buat, dia kata tak buat. Orang tua. Biasa, sabar je kita. Saya pernah jaga orang tua, kita tahulah bagaimana letihnya kita kena banyak bersabar. Hak lain kita cakap, lain dia faham. Itu kan dia tarik muka, dia merajuk. Kita tak abak pun, sabar je kita. Biasa. Arwah mak saya pun semua kita tengok, kita jaga. Biasa benda-benda macam tu. Kita kena terima hakikat. Besok nanti hang tua jagalah. Hang rasalah pula. Jangan ramai tik sudah. Hak tu lah. Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan. Allah tunjuk dekat kita benda-benda tu kadang-kadang Allah bayar cash. Na'udzubillah.
Sebab tu dengan ibu ayah jangan buat lebih kurang. Na'udzubillahi min zalik. Itulah syurga kita. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, itulah makna parid. Maknanya halau. Jangan masuk kedai aku dah. Apa minta-minta sedekah awak? Hentak baca tu. Kawan ni pergi dengan hati yang luka. Kalau hang ambil duit RM20 kau bagi kat tangan dia, lepas tu bisik kat dia, yang kali jangan main lagi no, orang nak makan kacau ni pun ganggu saya berniaga. Mungkin dia habaq lagu tu, kawan ni pun mungkin faham, tapi halau sekupang pun tak bagi, maki lagi. Weh, sedih. Maknanya halau dengan halau yang begitu kasar. Itulah makna parid. Wa ma ana bi paridil mu'minin. Aku takkan halau orang-orang beriman yang kamu anggap lekeh, miskin, tak ada harta ni. Sebab ayat seterusnya yang kita baca sampai habis tadi. In ana illa nadhirum mubin. Kenapa? Sebab aku ni pemberi amaran. Aku tak kira siapa, kaya atau miskin. Dengar cakap aku, selamat. Walaupun hang miskin, hang tak dengar, hang masuk neraka. Tu cerita dia. Aku tak peduli siapa pun. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, ini fasa kedua daripada perbahasan Nabi Nuh alaihi salam. InsyaAllah bulan depan kita masuk fasa ketiga. Tindakan terhadap Nabi Nuh. Apa yang mereka nak buat terhadap Nabi Nuh, dan kemudian kita akan melihat apa pula usaha Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh berdiam diri? Kita akan lihat nanti proses-proses itu sehinggalah habis ayat itu, yang saya kira mungkin ambil masa 2-3 bulan lagi baru habis kisah Nabi Nuh, dan kemudian kita akan masuk Nabi Hud alaihi salam. Sebab surah ni panjang, 226 ayat. Panjang surah Asy-Syu'ara menceritakan kisah perjuangan para rasul. Makanya kesimpulan pada malam ini ialah bahawa begitulah sunnah peraturan, bahawa kadang-kadang yang bersama dengan perjuangan Islam ialah mereka yang mendokongnya orang-orang susah, orang-orang kampung, orang-orang yang mungkin tidak berapa tinggi pelajarannya, tetapi mereka ikhlas untuk agama ini. Ini biasa sejak adanya seruan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Yang kedua, bukan menjadi isu miskinkah, siapakah. Isu besarnya ialah kamu ikut ke tidak Islam. Kalau kamu miskin, kamu ikut Islam, kamu mulia di sisi Allah. Kalau kamu kaya, kamu tolak Islam, kamulah Walid bin Al-Mughirah, kamulah Abu Lahab, kamulah orang kaya yang dengan harta kamu menentang Islam. Sama aja perangai kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana tidak boleh dipisahkan orang-orang yang susah itu daripada bersama dengan orang-orang yang mahu kepada Islam, kerana itu bukan ukuran dia. Walaupun mereka itu miskin, apatah lagi menghalau mereka keluar daripada golongan tersebut. Dan yang terakhir, tugas nabi-nabi, in ana illa nadhirum mubin. Tugas aku, kata Nuh, adalah pemberi amaran yang nyata. InsyaAllah bulan depan kita akan melihat fasa seterusnya, tindakan yang mereka ambil terhadap Nabi Nuh, dan bagaimana Nabi Nuh pula melakukan sesuatu untuk mempertahankan agama Allah, mempertahankan pengikut-pengikutnya dari ancaman golongan-golongan al-malak yang punya pangkat tetapi otak mereka beku, tidak memahami seruan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.